Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya Rabiatul Farzanah binti Zabidi akan menerangkan mengenai jihad melawan hawa nafsu. Sebelum kita pergi dengan lebih mendalam mengenai jihad, mari kita fahami apa yang dimaksudkan dengan jihad. Jihad berasal daripada perkataan jahadah yang bermaksud gigih berusaha ataupun bersungguh-sungguh. Dari segi istilah, jihad bermaksud mempertahan dan menyebarkan agama Islam. Dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia, jihad hawa nafsu merupakan jihad yang paling susah dan paling berat untuk kita lakukan. Kerana apa? Kerana nafsu ini semakin kita buat, semakin kita rasa sedap, semakin kita rasa tak puas, kita rasa nak lagi. Tapi sebenarnya akhirnya sekali nafsu ini yang membinasakan kita. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, hawa nafsu itu merupakan kecenderungan jiwa seseorang manusia untuk melakukan sesuatu perkara yang diingininya. Tapi persoalannya, adakah nafsu itu buruk semata-mata? Jawapannya tentulah tidak, sebab nafsu ini dasarnya ialah kecenderungan manusia untuk melakukan sesuatu yang disukainya. Jika seseorang suka kepada perkara yang baik, maka itu dikira sebagai nafsu yang baik dan sifat yang terpuji. Tapi jika sebaliknya, maka ia dikenali sebagai perkara yang tercela dan jijik. Saya teringat pada satu kisah yang di mana berlaku antara Imam Al-Ghazali bersama anak muridnya, di mana Imam Al-Ghazali bertanya pada anak muridnya, dalam dunia ni apa perkara yang paling besar? Kata anak muridnya, gunung, dan ada yang jawab matahari. Semua jawapan itu betul, tak ada yang salah. Tetapi ada yang lebih besar daripada itu, iaitu nafsu. Sabda Rasulullah SAW, jihad yang paling utama bagi seseorang manusia adalah jihad melawan hawa nafsu kerana Allah Ta'ala. Disebabkan tu nak lawan nafsu ni sangatlah susah dan sangatlah berat. Tetapi tidak ada yang mustahil. Sebab apa? Sebab kita kena faham satu perkara. Setiap usaha yang diiringi dengan kesungguhan dan kesabaran akan membuahkan hasil. Disebabkan itu, kita perlu berusaha bersungguh-sungguh dan dengan penuh kesabaran dalam mendidik dan menjinakkan nafsu liar kita sebagai seorang manusia. Makanya di sini saya bawakan 3 cara untuk kita mengawal hawa nafsu. Yang pertama ialah dengan solat. Firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 45 mengatakan, Inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang bermaksud solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Tapi macam mana kalau ada orang tu dia dah solat penuh 5 waktu sehari semalam tapi masih buat dosa, masih buat kekejian? Itu bermaksud solatnya masih ada kecacatan, masih ada compang-camping dan masih ada perkara yang perlu diperbaiki. Pernah tak dengar ungkapan yang mengatakan manusia ataupun orang yang membaiki solatnya ialah orang yang sedang membaiki hidupnya. Yang kedua ialah dengan berpuasa. Berpuasa, tujuan kita puasa ni adalah untuk menjaga kejernihan hati, menjaga dalaman kita daripada perkara-perkara yang tidak baik. Dan puasa ini juga sebenarnya mampu melemahkan syahwat kita. Kata Imam Al-Ghazali, puasa itu ada 3 jenis. Yang pertama ialah puasa orang awam, di mana puasa orang awam ni ialah puasa yang semata-mata menahan lapar dan dahaga sahaja. Yang kedua ialah puasa khusus, di mana puasa khusus ni selain daripada menahan lapar dan dahaga, kita juga menahan diri kita, panca indera kita daripada melakukan perkara yang sia-sia. Dan yang ketiga ialah puasa hati. Puasa hati bermaksud kita menahan nafsu dalaman kita daripada perasaan marah, benci, dengki, iri hati dan sebagainya. Dan yang ketiga ialah mendampingi orang ataupun kawan-kawan yang soleh dan solehah. Kerana kawan yang baik mampu mendekatkan kita kepada Allah dan mampu menegur kita di saat kita melakukan kesalahan. Akhirul kalam, mari kita renungi kata daripada Buya Hamka dalam kitabnya Akhlakul Karimah yang berbunyi, budi pekerti yang baik dapat diperolehi antara keseimbangan akal yang sihat dan juga nafsu. Akhir sekali, kata-kata terakhir daripada saya, Rabiatul Farzanah binti Zabidi, pelajar student yang mengikuti program exchange di UiKA Bogor, ingin berpesan, we need to do good and spread love. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.